Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan kuasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dah tidur elok ke tak tidur? Cukup tidur gundah gelana lagi ke? Ya. Baik, pagi ini kita ringkas kerana otak kita mungkin banyak benda yang nak fikir pasal isu-isu politik dan sebagainya. Jadinya pagi ini kita masuk halaman 33, iaitu berkenaan dengan qada dan qadar. Berkenaan dengan qada dan qadar, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk bab tu, saya nak bawa dua cerita. Cerita yang pertama, cerita yang saya bawa masa tazkirah Jumaat baru ni, iaitulah bagaimana seorang pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik, sahabat Nabi, nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat Nabi yang berjuang bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila Sa'ad dilantik menjadi orang sah, dilantik menjaga pentadbiran di kawasan Kufah. Dia jadi gubernur di kawasan Kufah, lebih kurang begitulah jawatan dia. Maka adalah suara-suara yang cakap benda-benda tidak baik tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Jadi maknanya walaupun sahabat Nabi ni hebat, tapi bila jadi pemimpin ni ada suara-suara yang tak berapa elok cakap tentang Sa'ad. Maka dalam satu satu orang dia tuduh Sa'ad, ya. Dia tuduh Sa'ad solat, ya, solat Sa'ad ni tak betul. Dia tuduh sahabat Nabi Sa'ad ni solat tidak betul. Sedangkan Sa'ad ni belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia tuduh Sa'ad ni dalam agihan harta, agihan bantuan dan sebagainya, Sa'ad ni tak betul juga. Dia bahagi agihan itu tak betul, ya. Itu tuduhan yang kedua kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketiganya dalam soal hukum. Bila gubernur dulu, biasanya gubernur ni ada kuasa sebagai hakim juga lah. Ya. Gubernur dulu dia ada kuasa sebagai hakim, ya. Jadi bila hukum dia hukum tidak betul, tidak adil. Ya, hukum dia tidak adil. Jadi tiga tuduhan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, solat dia tak betul, agihan bantuan dia tidak adil dan tidak saksama, tidak adil, tidak saksama, dan hukum-hukum yang dibuat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ni
juga tidak adil, ya. Kalau saat pun solat tak betul, agak-agak solat kita lagi tak. Kalau solat sahabat besar Nabi ni, saat ni kalau tak salah, satu orang daripada 10 orang yang dijamin syurga tu, saat dia orang itu pun orang tuduh dia tak betul. Pasal apa? Pasal dia jadi pemimpin, ya. Maka bila ada tuduhan macam ni, saat ni pun jawab balik. Dia doa orang yang tuduh dia ni, ada satu orang tuduh ni, dia doa dengan 3 doa. Saat doakan orang ni umur dia panjang. Ya, saat tuduh doa, ya Allah panjangkanlah orang ni, orang yang tuduh aku ni, panjangkanlah umur dia. Patutnya doa bagi pendek umur. Saat minta panjang umur, panjangkan umur. Yang kedua, saat minta kepada Allah doa supaya dia ni miskin, papa kedana, miskin, ya. Dahlah umur panjang, umur tua, dalam keadaan miskin pula. Umur panjang tu nampak cantik lah, kan? Jadi doa yang kedua, panjangkanlah umur dia dalam keadaan miskin. Doa saat yang ketiga, sebab dia tuduh 3, saat minta kepada Allah supaya orang yang tuduh ni buat benda jahat sebelum orang ni mati. Buat benda jahat, benda tak elok sebelum orang ni mati. Ya. 3 doa saat kepada orang yang tuduh dia dengan 3 perkara. Maka di akhir riwayat cerita ini, orang menceritakan saat pun dah mati dah, tinggallah seorang tua ni yang sangat-sangat tua dan dalam keadaan sangat miskin, dan dia walaupun dah tua, dia duduk kacau orang perempuan. Dia duduk jalan tu, dia duduk kacau orang perempuan, barangkali tarik baju, cakap benda-benda lucah dan sebagainya di jalan-jalan dengan orang perempuan. Maka orang tanya kepada orang tua ni, pasal apa dia jadi macam tu? Orang tua ni kata dia terkena doa saat. Terkena doa saat, Allah kabul. Kisah di dalam neraka. Ya, kisah di dalam neraka. Iaitu satu masa seorang gubernur dia tinggal solat maghrib. Dia tinggal solat maghrib di satu masjid, dan tu imam tu baca surah panjang. Tu imam baca surah panjang. Solat maghrib ni sepatutnya baca surah pendek. Solat maghrib sepatutnya baca surah yang pendek. Fiqah dia macam tu. Kalau solat maghrib tu baca waktu panjang dulu, dia baca taruh air panjang di kuliah ni dia rekan-rekan solat. Jadi tu imam ni dia baca surah yang panjang. Ya. Bila habis bayar maghrib, orang besar gubernur ni dia pun jumpa dengan tu imam. Dia jumpa dengan tu imam, dia minta tu imam, dia bagi arahan kepada imam, jangan baca surah yang panjang. Jangan baca ayat yang panjang. Sebaliknya baca satu ayat saja tiap-tiap kali sembahyang. Berapa ayat? Satu ayat. Lepas Fatihah satu ayat. Lepas Fatihah satu ayat. Maka tu imam ni pun dah orang besar arahkan, gubernur arahkan, dia pun patuhlah. Maka tadinya solat maghrib, tak lama kemudian solat fardu isya, tu imam yang sama jadi imam, tu imam sembahyang, lepas Fatihah tu imam baca satu ayat. Ayat dia dalam suratul Ahzab ayat 67. Ya, ayat 67.
Itu perkataan ahli neraka. Ya, perkataan ahli neraka kata qalu rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabil. Nanya habis baca Fatihah tu, terus tu imam baca qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabil. Maksudnya mereka berkata, ahli neraka, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sesungguhnya kami, ata'na, taat, patuh, sadatana, kepada pemimpin kami, wa kubara'ana, dan orang-orang besar kami, fa'adalluna as-sabil, maka para pemimpin menyesatkan kami. Para pemimpin menyesatkan kami. Pemimpin ni pun suruh baca pendek. Suruh baca pendek. Habis satu ayat dia pun rokok. Masuk rakaat kedua. Lepas pada dia baca ayat 68, Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berikanlah, ni mereka ni masih ahli neraka kata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada para pemimpin kami dhi'fai, 2 kali ganda daripada azab. Berikanlah kepada para pemimpin 2 kali ganda daripada azab. Ya, kami pengikut ni dapat azab lah pasal ikut pemimpin yang salah, yang sesat. Pemimpin kami yang menyesatkan tu, bagilah mereka ni 2 kali ganda daripada azab. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka itu dengan laknat yang besar. Habis baca rokok yang tidak habis semayang lah, habis semayang ya. Ini ayat 67, ayat 68 suratul Ahzab ya. Cerita pertama tadi menanglah pemimpin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita sebagai rakyat ni jangan ni sangat, sebab ada pemimpin yang bagus ya. Contoh cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ni belah kita pula ni, pemimpin yang tak betul ni ya. Pemimpin yang tak betul, dia akan didoakan di dalam neraka, digandakan azab ya. Jadi cerita dia bila habis sembahyang, gubernur tadi ni panggil tu imam tadi. Tadi dia arahkan jangan baca surah panjang kan, baca satu ayat ya cukup dah. Arahan dia yang kedua, bacalah panjang mana pun tak apa, jangan baca lagi 2 ayat. 2 ayat ni jangan baca lah bacalah panjang mana pun tak apa, 2 ayat ni jangan baca lah. Gubernur tu bagi arahan. Pasal apa? Pasal apa dia nak pergi ucap? Kena batang hidung dia. Kena batang hidung dia jadi orang yang ada jawatan ni ya, yang menang ke apa ke, bacalah ayat 67 68 selalu, supaya tidak mendapat doa keburukan daripada para pengikut yang diumban masuk ke dalam neraka Baik, kita sambung sikit. Muka surat 33 ya. Qada, qadar, ketetapan Allah. Ya. Qada, qadar, ketetapan Allah. Tak, ada satu cerita lagi. Saya baru dengar ceramah ya. Ini pun letih juga lah. Ini cerita perkara-perkara ghaib ni. Ada satu video ya. Satu orang dakwa, saya tak berapa kenal lah guru dia ni.
Dia kata guru dia ni hebat, ya, mafhum cerita dia ni, guru dia ni terbang naik matahari, ambil tanah di matahari. Ada lah dah. Ambil tanah di matahari. Saya pun, matahari ni matahari mana ni? Matahari ada tempat nama matahari ke? Ataupun matahari ni? Matahari lah kan? Jadi dia dakwa guru dia hebat. Jadi kalau ambil tempat nama matahari ya, di bumi ni tak apalah tempat tu nama matahari. Tak, tapi hebat dia ni boleh ambil tanah dari matahari ya. Dia pakai jubah elok, pakai jubah apa? Pakai baju Melayu, pakai jubah, pakai kopiah, pakai serban, lebih kurang gitulah kan. Ini semua cerita-cerita dongeng ya. Cerita-cerita dongeng ya. Tapi cerita-cerita dongeng ni dibawa oleh orang agama. Cerita-cerita dongeng ni dibawa oleh orang agama, cakap dalam masjid, cakap dalam surau, cakap tempat pengajian agama, benda-benda yang tipu, benda-benda dongeng, benda-benda yang tidak ada asas ya. Jadi kalaulah ada orang dengar tu dia percaya hebatnya Tok Syekh ni, guru kami ni boleh terbang sampai matahari, ambil tanah dalam matahari tu, patah balik kan. Maknanya kita jahil lah, jahil ya, perkara-perkara asas dalam agama kita Nah, itu satu contoh ya, satu contoh perkara yang gaib, perkara yang tidak ada asas dalam agama. Baik, qada, qadar adalah ketetapan daripada Allah. Sebagaimana firman Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada sesuatu apapun yang menimpa kamu ya, musibah tu apa-apa yang menimpa kita lah, bukan musibah yang kita faham benda tak elok tu. Musibah bahasa kita benda tak elok lah tapi bahasa Arab benda yang kena kepada kita tu musibah. Asaba yusibu tu kena musibah. Jadi boleh jadi musibah tu baik, boleh jadi musibah tu benda tak baik. Bahasa dia ma asaba min musibatin, apa yang kena ya, menimpa kamu daripada musibah fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, dan tidaklah ada apa-apa yang kena kepada diri kamu. Jadi apa saja yang berlaku tu, kata Allah, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali benda tu sudah ada ketetapan di dalam kitab ya, sebelum Allah melaksanakannya. Sebelum Allah melaksanakan sudah ada ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat menunjukkan adanya qada dan qadar. Jadi qada dan qadar ni adalah datang ya, daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang daripada sifat kudrat, datang daripada sifat iradat, datang daripada sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrat, iradat, ilmu. Allah berkuasa, Allah berkehendak, dan Allah mengetahui. Jadi bila Allah mengetahui, Allah berkehendak, Allah berkuasa, Allah berkuasa melakukan apa sahaja berdasarkan kehendak Allah. Kehendak Allah berdasarkan ilmu Allah. Jadi dia tiga serangkai: kudrat, iradat, ilmu. Allah berkuasa melakukan apa sahaja. Apa sahaja tu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Iradat tu kehendak daripada Allah. Kehendak Allah ini
berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada sinilah datangnya qada qadar. Datangnya qada qadar Allah Subhanahu wa taala, ya. Maknanya kalau kudrat saja tak ada iradat, tak ada juga. Kalau iradat saja kehendak, kalau tak ada kudrat tak ada juga. Dia kena ada 3 serangkai. Jadi keimanan kepada qada dan qadar itu adalah keimanan kepada 3 sifat: kudrat, iradat, dan juga ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, kalau kita sakit, ya, Allah menetapkan kita sakit kerana Allah berkuasa, Allah berkehendak, dan dia dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang tu matilah. Allah Taala yang mematikan dia, yuhyi wa yumiit, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Itulah kehendak Allah berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pilihan raya semalam, ya, semua dah tetap dah tetap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah yang melakukannya, iradat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sini hujan tak malam tu? Semalam dah ada siang ada tu. Pagi. Lepas tu pukul 7.30 tu tak hujan dah. Tak hujan dah kan? 7.30, 8 tak hujan. Sampailah malam 8 lebih lah, 8-10 minit hujan. Maknanya masa pilihan raya tak hujan. Orang duk gaduh ni kenapa buat pilihan raya musim hujan, orang tak boleh nak keluar mengundi. Rupanya tak hujan. Dol-dol tak dibuarkan di musim hujan ni, musim banjir ni, orang nak keluar mengundi, orang sibuk nak tolong orang. Tak ada hujan. Boleh pula pasu buah terakhir ni lah. Orang kata buah. Tak hujan. Tak hujan tu Allah Subhanahu wa taala. Habis semua tu malam tadi barulah hujan, ya. Itu makna kita tak tahulah musim hujan. Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang tua, dia buat kenduri musim hujan. Kenduri dulu bukan dalam kemah, bukan dalam dewan dalam buat kemah kan. Kemah ni kalau hujan kuat ke apa, musim hujan. Habis kenduri tu tanya, siapa haji buat musim hujan ni? Kenduri dah habis, tak takut hujan ke? Tapi kenduri hari ni tak hujan. Tak hujan. Hujan pagi sikit, pagi tu hujan sikit, simbah sikit, tak hujan tak. Sampai habis kenduri pukul 4.30, pukul 5 kan. Orang kampung habis pukul 5, kita habis 3.30, pukul 4, orang pukul 5. Habis apa semua tu, reyuk letak kat luar tu. Pukul 6, 6.30 tu hujan simbah, cuci habis. Qada Allah Subhanahu. Tanya dia kata, 3 bulan sebelum murid mayah hajat dah dia. Musim hujan nak buat macam mana ni, kata mayah hajat tiap malam bangun, ya Allah nak buat kenduri, ya Allah kan, musim hujan ni. Bangun semayang, minta Allah Ta'ala bagi mudah. Qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang berlaku adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam matan Jauharatul Tauhid dikatakan wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada'i kama ada fil khabari. Wajiblah iman kita dengan qadar juga qada sebagaimana datang di dalam khabar. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi qada ialah kehendak Allah akan perkara-perkara, manakala qadar ialah Allah mengadakan sesuatu mengikut kehendaknya. Ya. Qada kehendak, qadar pelaksanaan. Pelaksanaan. Ada yang terbalik. Qada tu pelaksanaan, qadar tu perancangan. Lebih kuranglah
kurang ya, qada qadar dah apa yang Allah Taala tetapkan dan Allah Taala laksanakan. Ya. Jadi dia tak lari daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadinya bila mana kita beriman kepada qada dan qadar, kita beriman kepada qada dan qadar, dia bukan bermakna kita jadi orang yang malas. Tetapi keimanan kita kepada qada dan qadar menjadikan kita orang yang kuat. Ya. Keimanan kepada qada dan qadar menjadikan kita orang yang kuat. Sebab apa? Yang pertama, kita tidak tahu qada qadar Allah melainkan apabila berlaku. Ya, kita tidak tahu qada qadar Allah melainkan apabila dia berlaku. Yang keduanya, apabila berlaku benda yang tak baik, kita tak putus asa. Sebab kita tahu ia adalah qada qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ki Allah Taala uji kita sakit. Kalau orang tak beriman, dia kecewalah. Tapi kalau orang yang beriman, dia tak kecewa. Dia tahu ini qada qadar Allah, dia cari jalan lagi. Macam mana nak keluar daripada penyakit ini. Ya. Kalau dia ada masalah, dia tak putus asa, dia tak bunuh diri. Sebab dia tahu ini adalah qada qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia cari jalan. Macam mana nak selesaikan masalah dia. Ya. Jadi sebab itu wallahu a'lam lah, saya pun tak ada statistik, tapi jarang sangatlah dengar orang Islam bunuh diri dah. Statistik saya tak tahulah, tapi duk baca-baca tu maknanya jarang sangat dengar orang Islam bunuh diri. Mungkin salah satu sebabnya, salah satu orang Islam tu dia beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang tak beriman, dia bunuh diri lah cepat. Ya, bunuh diri cepat. Baik itu keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi adakah kita kena menyerah ya? Adakah kita kena menyerah? Di sinilah tuan-tuan, selain daripada qada dan qadar, ada satu lagi. Kita kena imbang tengok dengan sunnatullah. Qadarullah. Kita kena imbang dengan sunnatullah. Sunnatullah, sunnah Allah Subhanahu wa taala. Qadar Allah kita tahu tak? Kita tak tahu. Sunnatullah kita tahu tak? Sunnatullah kita tahu. Sunnatullah kalau makan kenyang. Sunnatullah kalau makan kenyang. Itu sunnah Allah, hukum yang Allah Taala tetapkan. Kalau qadar Allah boleh jadi tak makan tapi kenyang. Kita beramal dengan sunnatullah. Sunnatullah. Maknanya budak-budak nak besar, kalau dia kata tak baca buku pun, kalau Allah takdir lulus tak? Lulus. Kalau tak baca buku pun Allah takdir lulus. Itu betul qadar Allah. Tapi sunnatullah dia, kalau tak baca gagal. Jadi kita kena imbang, jangan pegang qadar Allah. Jangan pegang, kena pegang sunnatullah juga. Imbang. Kalau tidak, habislah masalah sistem. Sistem dia sunnatullah. Sunnah Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jaga makan, jaga minum, kita akan sakit atau sihat? Sihat. Kalau kita jaga makan, jaga minum, kita akan sihat. Sunnatullah. Sunnatullah dia betul. Jaga makan, jaga minum, insya-Allah sihat. Sunnatullah. Tapi mungkin satu masa sakit. Ketiga kita tahu ini qadarullah, qadarullah.
Walaupun kita jaga elok, tiba-tiba sakit, kita tak putus asa. Tapi adatnya sunnatullah. Kalau kita jaga, ikutnya, kita akan dapat apa yang kita rancang. Jadi itu kita kena imbang di antara sunnatullah dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tak qadar Allah, kita ni ahli syurga ke ahli neraka? Tak tahu. Jadi sekarang ni kita nak buat apa? Serah kepada Allah lah. Kalau Allah takdir aku ahli syurga, ahli syurga. Aku tak perlu sembahyang, tak perlu datang masjid, tak perlu baca Quran, tak perlu buat-buat. Ikut takdir Allah Ta'ala. Kita tak tahu takdir Allah Ta'ala. Tapi sunnatullah dia, kalau kita beriman, kita jaga amal soleh, kita hindari kejahatan, maksiat, kita masuk syurga. Itu sunnatullah. Qadar Allah kita tak tahu. Kita buat sebagaimana sunnatullah. Itu ringkasnya, imbangkanlah di antara sunnatullah dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tambah silah situ, tulis itu sunnatullah dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat kita berhenti setakat itu dulu. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.